two requirements. Okay, two requirements. The first one adalah dia mesti restricted rotation about carbon-carbon double bond dalam alkene. Okay, dia ada dua. Satu, dalam alkene, carbon-carbon double bond dalam alkene. Restricted rotation maknanya kita tak boleh putar. Okay, macam saya tunjuk dalam kuliah hari tu. Okay, alkene. Okay, sebab dia carbon-carbon double bond, bila kita lukis dia bentuk 3 dimension. Okay, bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Sebab apa? Sebab dia adalah sp2 hybridization. Dia ada 3 sigma, dia ada 1 pi. Jadi bila dia ada 3 sigma 1 pi, hybrid dia adalah sp2 hybridization. So bila dia sp2 hybridization, maka bentuknya adalah bentuk trigonal planar. Okay, bentuk trigonal planar. Macam tu. Jadi bergabung dengan belah sini pun sp2 hybridization. Yang ni pun trigonal planar juga. That's why kita dapat bentuk macam ni. Okay, kita dapat bentuk macam tu. So, ini adalah bentuk 3D bagi carbon-carbon double bond. Okay, dan juga carbon-carbon single bond dalam cyclic compound. Okay, carbon-carbon single bond ni merujuk kepada alkane tapi dalam bentuk cyclic. Alkane dalam bentuk cyclic, contohnya, okay, katalah saya buat cycloalkane. Okay, ni cyclic. Alkane dalam bentuk cyclic. Okay, alkane dalam bentuk cyclic, bentuknya adalah planar. Jadi bila planar, maknanya setiap karbon dia ada 4 bond. Okay, ni karbon kan? Karbon dia ada 4 bond. So 1, 2, 3, 4. Okay. Bila kita lukis dalam bentuk 3D, kita akan buat macam ni. Gitu. Maknanya dia punya hidrogen dia atas dengan dia punya 1, 2, 3, 4 dia susunan macam tu. Okey. Jadi maknanya cis trans wujud pada carbon-carbon double bond dalam alkene dan juga carbon-carbon single bond dalam cycloalkane. Okay, syarat kedua, each carbon atom of a site of restricted rotation has 2 different group attached to it. Okay, kawasan yang mana yang carbon-carbon double bond tadi, dia mesti ada 2 kumpulan yang berbeza. Contohnya, contohnya kat sini, hidrogen dengan klorin. Kat sini pun hidrogen dengan klorin. Jadi kumpulan ni, karbon ni dia attach dengan 2 benda yang berbeza. Kalau dia attach pada yang sama, contohnya hidrogen kat sini, maka dia tidak memenuhi syarat cis trans. Dia mesti ada 2 kumpulan yang berbeza. Sama juga kalau dalam cyclic compound. Okay, dalam cyclic compound maknanya atas dengan bawah, contohnya kat sini hidrogen, kat sini Cl, kat sini hidrogen, kat sini Cl. So dia mesti ada 2 kumpulan yang berbeza. Okay, katalah kat sini hidrogen, kat sini hidrogen. Maka carbon-carbon single bond yang saya highlight warna pink ni, yang ni bukan cis trans. Yang cis trans yang adalah yang saya highlight warna kuning ni. Dekat sini yang carbon-carbon single bond yang ada cis trans. Yang dekat sini tak, sebab karbon di sini dia ada 2 kumpulan yang sama. Okey. So itu adalah syarat-syarat bagi cis trans. Okey, bagi cis sekurang-kurangnya dia akan ada sepasang yang sama macam ni. Okey, sepasang yang sama. Okey. Cis, kalau trans dia bersilang. Okey, dia bersilang. Cis dengan trans. Okey. This one, okey, kumpulan yang bawah ini, kalau dia tak sama pun tak apa. Contohnya, dia ada CH2, CH3. So, dia masih lagi dikira sebagai cis trans. Okey, sebab sekurang-kurangnya ada satu pasang benda yang sama. Okay, tapi kalaulah dekat sini berbeza. Contohnya kat sini ada klorin, kat sini hidrogen, kat sini CH3, kat sini CH2, CH3.
So ini tidak dinamakan cis trans. Okey, dia adalah isomer tapi nama dia bukan cis trans. Kalau keempat-empatnya berbeza, dia akan jadi EZ isomer. Okey, EZ isomer ni not in our syllabus. Okey, dia masih lagi isomer tapi dia bukan isomer cis trans. Jadi untuk cis trans sekurang-kurangnya dia ada sepasang yang sama. Okey, so yang ni adalah ulang kaji yang kita belajar kuliah hari tu. Jadi malam ni saya nak continue dengan enantiomer. Okey, enantiomer. Okey, syarat-syarat untuk terjadinya enantiomer. Okey, yang pertama dia mesti ada chirality center. Okey, chirality center juga dikenali sebagai, ni nama-nama lain dia, chiral carbon. Dia juga dikenali sebagai stereogenic center. Okay, itu adalah nama-nama lain bagi chirality center. Apa definition dia? Okay, chirality center adalah dia terdiri daripada sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon. Apa benda sp3 hybridized carbon? Ingat kalau dia kata sp3 hybridized carbon, dia merujuk kepada semua bond yang carbon ada ni semua single bond. Okay, dia semua single bond. Sebab bila dia single bond, sigma, 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 maka bila ada 4 sigma, sebab tu dia jadi sp3 hybridized carbon. Jadi kalau kamu dengar perkataan sp3 hybridized, ingat semuanya single bond. Kalau ada double bond, kalau ada triple bond, dia bukan sp3 hybridized carbon, maka dia bukan chirality center. Okey. Syarat kedua, dia mesti ada 4 different group attached to it. Yang pertama, semuanya single bond, dan yang kedua dia mesti ada 4 different group of atom atau 4 different atom or group of atom. Okay, 4 different atom ataupun group of atom. Sama ada atom ataupun kumpulan atoms lah yang bonded dengan dia. Okey, maka dia adalah chirality center. Okey, apa dia enantiomer? Okey, enantiomer adalah a pair of mirror image stereoisomer that are non-superimposable. Apa dia superimposable? Non-superimposable maksud bahasa Melayunya adalah saling tidak bertindih. Okey, saling tidak bertindih. Okey. So enantiomers are optically active compound which can rotate plane polarized light. Okay, apa dia plane polarized light? Okay, sekejap lagi saya tunjukkan. Okay, saya tunjuk dulu gambar kat sini. Okay, yang kita kata enantiomer ni, okay, kalau dekat kelas nanti saya akan tunjukkan model molekular geometri lah. Baru kita nampak mudah sikit. Okay, kalau kita lihat, okay, ni dia punya carbon, kat tengah ni dia punya carbon. Okay, carbon ni dia ada 1, 2, 3, 4 yang berbeza. Okay, jadi bila kita letak dua benda ni, dua molekul ni, didapati bahawa dia saling mirror image antara satu sama lain. Merah, biru dengan biru, hijau, kuning hujung ni, kuning hujung ni. So dia adalah mirror image. Jadi bila saya angkat ni, okay, saya bawa ke sini, okay, dia saling tidak bertindih. Saling tidak bertindih maknanya dia tak sama. Yang ni dengan yang ni kan, dia tak sama. Okay, tu yang maksud non-superimposable, saling tidak bertindih. Okay, kalau kita angkat molekul ni, kita letak, kalau warna biru dengan biru, kuning dengan kuning, yang tu kita panggil identical molecule. Okay, kalau dia superimpose, kalau dia bertindih, maknanya dia adalah identical molecule. Okay, identical molecule ni maknanya dia adalah molekul yang sama lah, dia bukan isomer lah. Ini bukan isomer. Okay, bukan isomer ni kalau biru dengan biru, kuning dengan kuning.
hijau dengan hijau, merah dengan merah. Tapi sekarang biru dengan kuning. Jadi yang ni kita panggil dia sebagai non-superimposable. Okey, dia adalah dua molekul yang berbeza, dia adalah enantiomer. Okey, hak ni yang tadi saya sebut tadilah identical molecule. Okey, kalau kita letakkan, kalau kita letak kat sini, dia ni pun tak mirror image. Nampak dia bukan mirror image, yang ni biru dan kuning kan. So dia tak mirror image, dan bila kita angkat dia, nampak dia sama. Biru-biru, merah-merah, hijau-hijau. Yang ni kita panggil identical molecule. So dia bukan enantiomer. Okey. Next, apa dia optically active? Okay, optically active adalah compound chiral compound which can rotate polarized light, plane polarized light. Cahaya tertutup satu. Plane polarized light. Okay. Enantiomers are optically active compound which can rotate plane polarized light different. Okay, macam ni. Okey, enantiomer tadi yang saya kata yang dia ada sepasang tadi ni, yang ni, yang kita kata sepasang ini, macam mana cara kita nak separate dia, kita akan masukkan dalam alat yang kita panggil sebagai polarimeter. Jadi bila kita masukkan dalam alat polarimeter ini, okey, setiap isomer tadi dia akan putar arah yang berbeza. Okey, satu dia akan putar clockwise, satu lagi dia akan putar anti-clockwise. Okay, yang putar clockwise dipanggil dextro-rotatory isomer, yang anti-clockwise levo-rotatory isomer. So that we can separate the two isomers tadilah yang kita tunjuk yang kat gambar ni kan. Yang kita tunjuk yang gambar yang kita kata di enantiomer tu, kita boleh separate. Kedua-dua ni kita boleh separate. Sebab satu akan putar clockwise, satu lagi akan putar anti-clockwise. Bila dia boleh memutarkan plane polarized light ini, yang ni kita sebut dia sebagai optically active. Okey, optically active. Ada juga enantiomer yang dia tak boleh rotate plane polarized light. Okey, yang tak boleh rotate, yang kita kata cannot rotate plane polarized light, cannot rotate plane polarized light. Okay, ada juga enantiomer yang tak boleh rotate plane polarized light, iaitu dikenali sebagai racemic mixture. R-A-Z-E, racemic mixture. Okey, racemic mixture ataupun dipanggil racemic. Racemic. Kita eja dia. Sekejap saya eja, saya lupa nanti. Racemic mixture betul. Okey, apa dia racemic mixture? Racemic mixture ni adalah equimolar mixture of enantiomer. Okey, yang ni tak ada dalam nota. Tapi kalau ditanya, bolehlah jawab. Okey, apa dia racemic mixture? Racemic mixture ni dia adalah enantiomer. Tapi yang isomer yang boleh rotate clockwise dengan anti-clockwise tu dia sama banyak. Perkataan equimolar ni maknanya dia sama banyak. Sama banyak. Percentage dia sama. Jadi bila percentage dia sama, jadi bila dia masuk dalam alat polarimeter ni, jadi bila dia putar, katalah 50% putar kat sini, 50% putar kat sini, jadi menyebabkan putaran dia tu saling membatalkan antara satu sama lain. Jadi kita akan nampak macam jarum polarimeter tu macam tak bergerak lah. Tu yang tu kita panggil it cannot rotate plane polarized light. Okay, cannot rotate plane polarized light sebab apa? Sebab campuran dia sama banyak. Yang campuran sama banyak itu kita kenali dia sebagai racemic mixture. Tak silap saya ada dalam soalan objektif. Okay, so racemic mixture adalah campuran enantiomer yang tidak boleh rotate plane polarized light. Okey. So, kita dah tahu dah syarat-syarat untuk terjadinya enantiomer.
Okay, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak lukis. Okay, kita nak lukis enantiomer ni. Okay. Okay, kita tengok exercise yang bawah ni Okay. Okay, so saya nak semua orang praktis bagaimana nak melukis. Sebab dia isomer ni kita kena praktis. Okay, kalau tidak nanti kamu tak faham. Okay. So bila kita dapat soalan, indicate with the asterisk the chirality center. Okay, chirality center and draw a pair of enantiomers of each of the following compound. Okay, syarat nak jadi enantiomer, dia mesti ada chirality center. Okay, kita tengok soalan A. Okay, soalan A kita kena pasti ada tak chirality center pada structure tu. Okay, dia bagi kita dalam bentuk condensed structure. Jadi bila dia bagi kita dalam bentuk condensed structure, untuk memudahkan kita, kita convert dulu kepada expanded structure. Okay, kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3 karbon di situ. Okay, so 1, 2, 3 karbon. Okay, karbon 1 ada 3 hidrogen. Karbon 2 ada 2 hidrogen. Karbon 3 ada hidrogen, ada klorin dan ada OH. Okay. Okay, ni karbon 1, ni karbon 2, ni karbon 3. Jadi apa dia chirality center? Tengok balik definition dia. Chirality center adalah sp3 hybridized carbon, maknanya semua single bond. Jadi kesemua ketiga-tiga karbon kita semuanya ada single bond. Okay, syarat kedua, dia mesti ada 4 different group attached to it. Jadi karbon yang pertama, dia ada 3 hidrogen. Jadi dia sama. Jadi dia bukan chirality center. Karbon yang kedua, dia ada 2 hidrogen. Jadi ini pun bukan chirality center. Kita tengok karbon yang ketiga. Karbon kita yang ketiga. Okay. Now, dia dikelilingi oleh hidrogen. Dia dikelilingi oleh hidroxide. Dia dikelilingi oleh klorin dan keseluruhan ini. Jadi ada tak 4 kumpulan atau atom or group of atom yang berbeza? Ada kan? Okay. Jadi bila dia ada attach dengan 4 different atom or group of atom, maka karbon yang ketiga ini adalah chirality center. Jadi kita tandakan dengan asterisk. So kita ada chirality center, kita ada chiral carbon lah. Okey, jadi bila kita dah tahu dia ada chiral carbon, maka adalah enantiomer tu. Jadi, so lepas kita dah tandakan dengan asterisk, now kita akan lukis dia dalam bentuk 3 dimension. Okey, bagi enantiomers, 3 dimensionnya adalah bentuk 9 dash wedges. Okey, macam ni cara dia. Okey, kita buat macam ni. Okey, karbon sebabkan sp3 hybridized carbon bentuknya adalah bentuk tetrahedral. Okay, kita belajar SEM1 dulu. sp3 hybridized carbon bentuknya tetrahedral. Okey, jadi bila bentuk dia tetrahedral, so kita lukislah template tetrahedral tapi dalam bentuk 3D. 3D macam ni. Okey, 1, 2. Okey, yang saya buat line ni maknanya dia berada di atas satah. Okey, kemudian saya buat macam ni. Yang ni maksudnya kehadapan, yang berada di depan. And then saya buat dash yang ini. Yang ni maksudnya di belakang. Okey, ni di hadapan, depan. Yang ni belakang. Yang ni berada di plane, di satah. Yang ni berada di plane, di satah. Okay, ini adalah bentuk 3D bagi bentuk tetrahedral. Okey, sekarang saya nak lukis sepasang enantiomer bagi
bagi struktur yang ini. Okey, saya lukis lain Okey, so saya buat template satu. Kamu pun sama-sama lukis Tolong kena sama-sama lukis, jangan dengar saja. Saya tak faham. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 4, sorry. And then ini dia punya cermin dia. Sebab kita nak buat mirror dia kan. Okay, belah sini mesti mirror kepada yang sebelah sana. Bila mirror, jadi plane dia taruh kat sini lah. Okay. Macam ni. Okay lah tu. So kita buat sepasang macam tu. Okay. Ini kita punya chirality center. Iaitu yang carbon yang ketiga. So sekarang kita akan distribute, kita akan letakkan keempat-empat atom dan group of atom ni di keliling carbon tadi. Kita nak letak kat mana pun boleh. Okay, nak letak kat mana-mana pun boleh. Tetapi nasihat saya, okay, kita nampak yang saya highlight kuning ni kan, CH2, CH3 ni dia agak besar. Jadi bila yang agak besar ni, dinasihatkan kita letak dekat atas ni. See? Sebab bila dia besar, kalau kita letak di kiri atau kanan tu, nanti bila kita nak jadikan dia mirror, dia susah sikit. Okay, saya akan letak macam ni. CH, okay, pastikan dia betul-betul bond carbon bond dengan carbon ni. CH2, CH3. Okay, saya condensekan dia lah. Serabut sangat. Okay, saya nak letak CH2, CH3 kat situ. And then saya nak letak hidrogen kat sini. Katalah saya nak letak apa? Saya nak letak OH kat sini. Nampak dia bond dengan O baru bond dengan H. And then kat sini saya nak letak dia bond dengan Cl. Okey, kedudukan hidrogen, OH, Cl, CH2, CH3 tu ikut sukalah kamu nak letak mana pun. Okey, tapi bila saya dah lukis satu kat sini, maka yang belah kanan ni mesti mirror dia. Okey, jadi maknanya kat sini CH2, CH3. Kat sini mirror dengan hidrogen. Ini OH. So kat sini Cl. Siap. Inilah kita panggil enantiomer. So kita label lah ini a pair of enantiomer. Kita label dia. Alright. Okay, so boleh follow tak setakat ni? Macam mana nak lukis enantiomer? Boleh respon? Right. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, yuk tanya je Sebab saya pun tak boleh nak pergi round-round nak check apa punya jawapan. Tapi kalau kamu nak share kamu punya lukisan, kamu just open kamu punya video, kamu boleh tunjuk kat saya. Nanti saya boleh confirm betul ke tak. Okay, saya nak ada communication lah. Okay, kita try buat yang B Okay, kita try buat yang B. Okay, so first kita convert dulu kepada, kita kembangkan sikit supaya kita senang nak identify chirality center. Okay, yang benzene ring ni tak payahlah buka dia. Benzene. Sebab dia bukan sp3 hybridized carbon. Jadi dia takkan jadi chiral carbon K1. Ada CH3, ada H, ada Cn. Okey, struktur B ni ada chirality center tak? Ada ke tak ada?
Ada tak carbon yang ada 4 different group attached to it? Okey, boleh tak kamu cuba lukis? Okey, boleh tak kamu cuba lukis enantiomer? Okey, ni dia punya karyotype center kan? Okey, cuba kamu lukis enantiomer bagi struktur B. Okey, try buat sendiri tengok. Okey, kamu try buat dulu struktur B punya. Okey, cuba buat. Sekejap kamu tunjuk kat saya. Nanti apa buka video set, you all tunjuk kat saya. Bolehlah saya semak. Picture in picture. Change layout. Change. Okey, kalau siapa nak try lukis dekat Jamboard pun boleh. Saya bagi link whiteboard dekat dalam ruangan chat tu. Bolehlah saya semak kamu punya structure. Okay, anyone nak share ke yang dah buat?
Tak ada siapa ke yang boleh tulis dekat tu? Tak ada siapa share pun. Ada siapa nak share? Weh, Ampun ni dengar kelas ke tak? Boleh saya cakap seorang-seorang. Okey, tak apa. Nanti saya tengoklah kalau kamu share, saya akan check semak dekat situ, dekat Jamboard tu. Okey. Sebab saya nak kena continue. Kita lambat tunggu hampa respon lambat Okey, sekejap lagi kita batal balik kepada contoh untuk siapa yang nak share supaya saya boleh semak. Kalau siapa tak boleh share dekat Jamboard tu, kamu lukis takat gambar, letak dalam grup Telegram pun boleh. Nanti saya semak kat situ. Okey, boleh apa? Boleh letak di Telegram juga. Okey, nanti kamu ambil gambar, kamu letak di Telegram. Nanti saya akan semak kat situ. Nah. Okey, kalau tidak, kalau saya tak semak nanti tak tahu betul ke tak. Okey, so saya nak continue. Okey, kita tengok sikit soalan Cam Friend. Okey, soalan Cam Friend. Okey, soalan Cam Friend 2015. Okey, tengok soalan Cam Friend 2015. Sebelum tengok 2015, kita tengok sikit, yang senang sikit. Saya tunjuk yang senang sikit. No, soalan senang sikit. This one. Tahun tahun MST 2011. Okay, MST 2011. Soalan ni. Okay, which of the following cycloalkanes exhibit cis-trans isomerism? Okay. Dia bagi kita cycloalkane, beberapa cycloalkane. Lepas tu dia tanya yang manakah yang bertindak isomerism. Okay, so ingat syarat cis-trans isomerism tadi, dia mesti ada, okay, dalam cycloalkane merujuk kepada carbon-carbon single bond. Okay, jadi sekarang ni dia bagi kita cyclic compound. Okay, bila dia cyclic compound, sebenarnya dia bagi kita cyclic dalam bentuk skeletal structure. Okay, bila dia skeletal structure ni, dia punya karbon dengan hidrogen dia kita tak nampak. Okay, skeletal structure ni karbon dengan hidrogen kita tak nampak. Karbon dengan hidrogen tak nampak. Jadi bila tak nampak, maka kita kena bagi dia nampak. Okay, karbon dengan hidrogen dia tak nampak, kita kena bagi dia nampak. Okay, so yang ni dia punya karbon. Okay, so karbon ada 4 bond. So kita bagi dia nampak dia punya bilangan hidrogen. So bilang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni dia punya hidrogen dia. Kita bagi hidrogen dia bagi nampak. Bagi hantu-hantu tu nampak.
Okey, kat sini hidrogen, kat sini hidrogen. 1, 2, 3, 4, 9 lah. Okey, hidrogen, hidrogen. Alright. Okey, kat sini pun sama juga. Ni semua karbon, bagi dia nampak. Okey, ni karbon. Okey, karbon ada. And then kita bagi nampak dia punya hidrogen dia. So, kita bilang 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kat sini 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. Okey, sini pun sama juga. Sini pun dia punya karbon. Okey, kita bilang bagi cukup 4. Karbon ada 4 bond kan. So 1, 2, 3, 4. Okay, karbon ni dah penuh. So 1, 2, 3, 4. Ada satu hidrogen. Kat sini. 1, 2. Kenapa? Apa dia? Cahaya apa? Ha? Apa cahaya apa? Ha? Dah bayar dah. Dah bayar dah duit dekat COD tu. Ha? Ha, bayar dah. Abang terbayar dah online. Ha? Abang bayar dah. Bayar dah online. Okay, sorry. Okay. So hidrogen. So kat sini hidrogen. Okay, so sekarang kita check adakah dia memenuhi syarat cis trans isomer, iaitu dia mesti ada karbon-karbon single bond yang mana ada dua kumpulan yang berbeza attach dengan dia. Okay, kalau kita lihat, okay, karbon ni sama. Ni sama. Ni sama. Ni sama. Jadi, okay, kita lihat pula karbon yang ini. Karbon ni pun, okay, karbon ni pun dia ada hidrogen yang dua. So, dia ada kumpulan yang sama. Ni pun yang sama. So, tak ada. Jadi, untuk yang struktur yang pertama ni, dia tak ada karbon-karbon single bond yang ada dua kumpulan yang berbeza. So, yang ni bukan cis trans. Okay, kita check yang kedua. Okay, kita check yang kedua. Karbon ni ada dua kumpulan yang sama. So, bukan. Karbon ni ada dua kumpulan yang sama. Bukan. Okay. Karbon ini, karbon yang ini, dia ada ini dan kumpulan ni. So, kumpulan yang berbeza. Karbon ini ada yang ni dengan yang ni. Dua kumpulan yang berbeza. Walaupun dia tak direct, walaupun yang ni tak betul-betul link dengan yang ni, tapi dalam cyclic compound tu, dia ada dua karbon yang mana dia ada dua kumpulan yang berbeza. Maka ini wujudnya cis trans isomer. Okay. Next, struktur yang ketiga. Okay, struktur yang ketiga, karbon ni dua kumpulan yang sama, bukan. Karbon ni pun ada dua yang sama, bukan cis trans. Mak silap lah, yang ni tak ada hidrogen, dia ada cukup 4. Okay. Karbon ini, dia ada CH3, dia ada CH3. Jadi dia kumpulan yang sama. Okay, jadi bila dia kumpulan yang sama, dia pun bukan cis trans. Jadi hanya ada satu sahaja karbon yang ada dua kumpulan yang berbeza. So tak boleh lah, sebab dia bila cis trans ni dia mesti ada dua karbon yang ada dua kumpulan yang berbeza. Jadi struktur yang ketiga pun bukan, sebab tak memenuhi syarat yang kedua. Jadi maknanya untuk cis trans isomer hanya ada pada karbon struktur kita yang kedua.
Okey. Bila dia wujud pada struktur kita yang kedua, okey, yang ni kan. Okay, saya padam balik yang hidrogen yang tadi. Now kita nak lukis dia dalam bentuk 3D. Bila kita nak lukis dia dalam bentuk 3D, okay, untuk cyclic, saya kata tadi, dia punya kedudukan dia, kita lukis dulu struktur apa cyclopentane tadi. Okay, ini dalam bentuk SATA. Okay, yang ini dan yang ini tadi, yang saya kata ada hidrogen, yang ni dia ada hidrogen tu. Okay, now kita lukis dia atas dan bawah. Kita lukis dia macam ni. Macam tu. Kita buat dua. Sebab satu cis, satu lagi trans. Okay. Okay. Okay, maka kita pun lukislah. Okay, kalau untuk cis, kat sini kita letak hidrogen, hidrogen, CH3, CH3. Okay, kita nak letak CH3 kat atas pun boleh. Nak letak dua-dua CH3 kat atas, hidrogen letak dua-dua kat bawah pun boleh. Okay, yang ni adalah cis molekul. Okey, dan lagi satu kita akan buat dia trans, iaitu CH3, CH3. So kita label. Yang ni adalah trans molekul. Alright. Okey. So siap. Okay, kita juga boleh lukis dia dalam bentuk yang seperti yang saya lukis di sini. Okay, yang saya lukis yang warna kuning ni, yang ni adalah kita anggap yang cyclic tu satah dinding. Jadi ini Allah. Okay, yang ni dengan yang ni, yang kita nampak bowl ni berada di hadapan, yang kita nampak ada putus-putus ni yang di belakang. Ini menunjuk belakang. Yang ni maknanya yang di depan. Yang ni wall plane lah. Satah dinding. Okey. Tak nak kita buat cara yang macam ni. Yang saya buat yang di sebelah kiri ni. Okey. Jika kamu lukis macam ni. Kamu lukis macam ni. Kamu buat HCH3. HCH3. Ni betul ke salah? Ni salah. Okay, apa kesalahan dia? Kesalahan dia yang ni bukan 3D. This is not 3D molecule. Sistran dia mesti lukis dalam bentuk 3D, 3 dimension molecule. Yang ni bukan 3D. So dilarang sama sekali lukis macam ni. Tak boleh. So ada dua macam di atas sahaja. Okay, cara lukisan sistran bagi cyclic compound. Okey. Jelas ke? Okey, yang tadi, yang soalan yang saya minta tadi tu harapnya kamu dapat share dalam WhatsApp, dalam group Telegram supaya saya boleh simak lah. Okey, saya nak continue. Okey, saya nak continue kita punya ni kepada topik 4.4. Okey, 4.4 iaitu reactions of organic compound. Okey, dalam reactions of organic compound ni kita nak menerangkan tentang explain covalent bond cleavage. Covalent bond cleavage. Apa dia cleavage? Pemecahan. Pemecahan ikatan covalent. Okey. Dalam kita SEM 1 itu kita belajar formation of covalent bond, pembentukan covalent bond. Hak yang ni kita nak belajar pemecahan ikatan covalent. Macam mana dia terpisah. Okey. Dan kita nak tengok relative stabilities of a primary, secondary, tertiary free radicals, carbon-cation and carbanion. Kita nak compare dia punya stabilities. Dan yang seterusnya kita nak identify electrophile, nucleophile.
kita nak identify Lewis acid, Lewis base, dan last kali kita nak lihat state the main types of organic reaction, tindak balas jenis tindak balas organik. Saya harap saya sempat lah. Okay. Now there are two types of bond cleavage ataupun namanya bond fission. Fission, pemecahan ikatan. Yang pertama namanya adalah homolytic cleavage, yang kedua adalah heterolytic cleavage. Okey, apa dia homolytic cleavage? Homolytic cleavage adalah bond fission ataupun bond fission ni ada pemecahan ikatan yang berlaku kat mana? Berlaku dekat two shared electrons of covalent bond that are split equally between the two atoms. Dia pecah secara sama rata. Dia berlaku pada non-polar bond dan dia akan membentuk free radicals. Okey, so kita boleh tengok dekat ini. Okey, yang ni dia bagi contoh klorin. Okay, saya bagi contoh yang lain sikit. Okey, contoh kalau saya ambil contohnya hidrogen. Okay, H2 kan? Hidrogen. Okay, hidrogen kat sini dia punya covalent bond. Okay, ni covalent bond. Okay, hidrogen dengan hidrogen ni dia same electronegativity, maka covalent bond kat sini adalah non-polar bond. Okay, non-polar bond sebab dia sama atom. 9 non-polar bond. Jadi macam mana cara dia break? Okay, cara dia break adalah these two hydrogen akan break equally. Break equally maknanya satu elektron akan bergerak dekat hidrogen yang sebelah kanan, satu lagi elektron akan bergerak pada hidrogen sebelah kiri. Okay, ingatlah satu bond ada 2 elektron. Kan kamu belajar sekolah dulu kan, hidrogen ada 2 elektron kan. Jadi saya pasang ni jadi bond. Okay. Jadi satu elektron. Okey. Jadi anak panah yang kita akan guna kat sini nampak tak? Kita akan guna half-headed arrow. Half-headed arrow. Anak panah kepala separuh. Half-headed arrow menunjukkan satu elektron move. Satu elektron bergerak. Okey. Jadi satu elektron bergerak ke hidrogen belah kanan, satu elektron akan bergerak kepada hidrogen sebelah kiri. Maka dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk free radical. Okay, tambah hidrogen sebelah sini pun free radicals. Yang ni kita panggil sebagai free radical. Okay, yang letak lalat tu. Itu membentuk free radical. Okey, boleh? So, berlaku apabila two shared electron of covalent bond split equally, pecah secara sama rata, berlaku dekat non-polar bond dan dia akan membentuk free radicals. Dia ada dua free radical kan? That's why dia sebut free radicals. Yang ni adalah homolytic cleavage. Okay. Manakala heterolytic cleavage adalah bond fission berlaku pada two shared electrons of covalent bond split unequally. Dia berpisah tak sama rata between two atoms. Dia berlaku pada polar bond involving two atoms with different electronegativity dan akan membentuk cation dan juga anion. Okay, saya tunjuk contoh dekat contoh baru Okay, katalah kita ada kata saya lukis kat sini CH3 kita kasih saya buat Cl. Okay, now saya nak fokus dekat sini. Okay,
Nah, kita ada karbon, kita ada klorin. Okey, karbon dengan klorin ni, depa ni bond kat sini adalah polar bond. Kenapa dia polar bond? Kerana dia different atom. Dia different atom. Klorin lebih elektronegatif berbanding dengan karbon. Jadi dia orang ni akan break unsymmetrically. Dia break unsymmetrically, jadi anak panah dia adalah full headed arrow. Ini full headed arrow. Full headed arrow. Full headed arrow ni maknanya bermaksud dua elektron move. Kedua-dua elektron tadi bergerak. Jadi bila kedua-dua elektron tadi bergerak, maka yang ni tak ada kena-mena kan, saya balik. Okay, CH3. Okay, maka yang tarik elektron tadi, klorin yang tarik elektron tadi, dia akan jadi charge negatif. Karbon yang tak dapat elektron tadi akan jadi charge positif. Okay, dia akan membentuk cation dan juga anion. Okay, yang ni anion, yang ni cation. Karbon yang bercas positif ini dikenali sebagai karbocation. Karbocation. Okay, so heterolytic cleavage berlaku pada polar bond. Polar bond dia break unsymmetrically ataupun unequally. Bond breaking unequally, tak sama rata. Okey. Jadi dia akan bergerak kepada atom yang lebih electronegativity. Okey, move, electron move itu electron move kepada mana? Kepada atom yang more elektronegatif. Negatif. Atom yang more elektronegatif. Jadi yang atom yang more elektronegatif tadi akan jadi anion. Atom yang tak dapat elektron tadi akan jadi cation. Jadi kalau dia karbon, maka dia akan jadi karbocation. Okay, jelas Okay, so kita ada homolytic cleavage, kita ada heterolytic cleavage. Okay. Jadi free radical, carbocation, anion ini, mereka ni dikenali sebagai intermediate. Intermediate. Apa dia intermediate? Intermediate ni adalah keadaan sementara sebelum dia nak jadi produk yang lain. Maknanya kalau dalam tindak balas organik, dalam tindak balas reaction dalam organic compound ni, sebelum dia nak jadi produk, dia jadi dulu intermediate ni. Yang ni kita panggil intermediate. Okay, so kalau ada soalan kata draw the intermediate boleh jadi sama ada free radicals, sama ada dia carbocation ataupun dia adalah anion. Okay. Kalau karbon bercas negatif, kalau karbon yang bercas negatif, kita panggil dia carbanion. Dia macam dalam ni kan. Okay, yang ni karbon yang bercas negatif, kita panggil dia carbanion. Carbanion. Karbon yang bercas negatif, carbanion. Karbon yang bercas positif, carbocation. Okey. Okay, so kat sini dia bagi perbezaan antara homolytic cleavage dan juga heterolytic cleavage. Semua saya dah sebut dah tadi. Okey. Now, dalam bila tadi kan saya sebut dia jadi intermediate kan. Okay, kita ada carbocation, kita ada free radicals dan kita juga ada carbanion.
intermediate ni dia ada dia punya stability. Jadi kalau soalan minta kita susun ikut increasing stability or decreasing stability, okay, maknanya setiap yang intermediate ni dia ada yang sangat-sangat stable, dia ada yang sangat kurang stable. Okay, kalau kita lihat kat sini, bagi carbocation dan juga free radical, carbocation dan carbon free radical ni dia adalah spesies yang kurang elektron. Okay, kurang elektron. Sebab keliling dia tak cukup oktet pun. Okay, dia kurang elektron. Kenapa dia kurang elektron? Sebab dia tak oktet. Okay, dia tak oktet. Dia hanya ada 6. Macam carbocation dia hanya ada 6 elektron keliling. Kalau free radical dia hanya ada 7 elektron di keliling dia. So dia kurang elektron. Jadi bila dia kurang elektron maka dia tak stable. Dia akan bertambah stable jika dia mendapat jiran-jiran yang sangat membantu dia. Okey. Dan kita lihat adakah jiran-jiran mereka ini sangat-sangat membantu. Okey. Kita lihat yang first Okay, satu saya lukis lain lah. Okey. Carbon, carbocation. Dia ada 6 je kan. Okay, saya lukis macam ni. Saya buat yang baru supaya lebih jelas. Okey. Jika carbocation ini dikelilingi oleh R. Apa dia R? R adalah alkyl group. Okey, alkyl group ni sifat dia adalah electron donating group ataupun nama lain dia electron releasing group. Dalam nota dia tulis electron releasing group. Okey. Jadi bila kita kata dia electron donating group, maknanya dia akan tolak elektron ke arah carbocation sebab kawasan yang carbocation ni, kawasan ni adalah kawasan yang kurang elektron. Okay, ni kawasan ni kurang elektron. Jadi bila dia ada alkyl group yang berada di keliling dia ni, alkyl group ni akan tolak awan-awan elektron ke arah yang kurang elektron tadi. So bila dia tolak ke arah yang kurang elektron, maka carbocation tadi mendapat cukup elektron dan dia akan jadi sangat-sangat stable. Okey. Dia macam kalau saya buat analogi tu, macam depa ni macam rumit lah kan, rumit hampa lah. Rumit hampa tak ada duit. Okey, tapi kalau kamu dapat rumit yang jenis electron donating group, maksudnya breakfast dia ni belanja, lunch dia ni belanja, dinner kau ni belanja. So walaupun kamu kekurangan duit, maknanya tapi kamu tetap stable lah. Sebab apa? Sebab dikelilingi oleh jiran-jiran yang bersifat electron donating group. Okey? Okey. Tapi kalau yang ni dia hanya ada 2 sahaja electron donating group. Lepas tu hidrogen. Hidrogen ni dia ni cukup-cukup makan dia je. Dia cukup-cukup makan dia je. Jadi kamu hanya ada 2 supporter saja. Okey. Yang ni kita panggil dia tertiary carbocation. Okay, tertiary carbocation kalau dia dikelilingi oleh 3 alkyl group. Okay, 3 alkyl group. 3 alkyl group. Maka kita panggil dia tertiary carbocation. Kalau dia hanya ada 2 sahaja alkyl group, dia secondary carbocation. Kalau dia hanya ada 1 sahaja alkyl group, maka dia adalah primary carbocation. Tapi yang paling malang sekali kalau dia tak ada langsung alkyl group. Dia hanya dikelilingi oleh hidrogen. So hidrogen ni dia support diri dia je lah. Dia pun tak berapa nak cukup. Jadi dia tak dapat nak bantu carbocation tu. Jadi maknanya dia paling-paling kurang stable lah. Okay. So saya pun tak tahu lah kamu kalau kat bilik tu kamu jadi carbocation jadi apa? Adakah kamu menjadi carbocation tertiary ataupun kamu menjadi carbocation secondary?
primary ataupun metil sahaja. Jadi metil ni yang paling least stable lah. Yang ni least stable sebab dia tak ada siapa-siapa yang membantu dia. Okey, begitu juga dengan carbon free radical. Okey, carbon free radical pun sama juga. Tertiary free radical lebih stable daripada secondary, lebih stable daripada primary. Okey. So penerangan dia yang ni lah. Stability of carbocation ion and free radical increases with the number of alkyl group. Kenapa? Alkyl group adalah electron releasing group ataupun electron donating group. Sama makna Thus help to disperse the positive charge on the carbocation ion ataupun free radical. So kamu tengoklah kalau soalan tu tanya pasal carbocation ion, kamu sebut je lah carbocation ion. Kalau soalan tu tanya pasal free radical, sebut je lah free radical sahaja. Jangan kamu tulis dua-dua sekali. Tengok soalan lah. Soalan tu free radical ataupun soalan tu carbocation ion. So kesan ini, fenomena ini dinamakan sebagai inductive effect. Kesan induktif. Apa induktif tu? Aruhan lah. Okay, inductive effect. So kena ada. Kalau soalan tanya, kena ada poin-poin ni. Maksudnya soalan assignment ada. Jadi kamu kena tulis ke semua poin tu. Okey, sebaliknya bagi karbanion. Karbanion adalah karbon yang bercas negatif. Karbon yang bercas negatif ni, dia kaya dengan elektron. Dia kaya. Okey, karbanion kaya. Dia kaya apa? Kaya dengan elektron. Dia kaya elektron. Jadi bila dia kaya elektron, dia akan terbalik dengan yang tadi. Maknanya kalau ada alkyl group, dia jadi least stable. Sebab dia dah kaya dengan elektron. Lepas tu kalau ada orang lain nak bagi elektron lagi, tak boleh. Okay, dia akan, semua dah bagi-bagi buat tau. Aku dah kaya lah. Macam tu lah. Dia tak boleh terima lagi. Menyebabkan dia akan decrease dia punya stability dia. Okay, so dia terbalik daripada statement yang atas tu. Okay, so far boleh follow ke? Boleh saya continue lagi? Bertahan ya, bertahan. Sebab nak pergi perhabis kan, nak cover 2 jam tu. Okay. Nasib lah sebab esok nak balik awal kan. Apa nak balik awal? Kita berkorban lah malam ni. Okay. So habis yang pasal pasal intermediates. Okay. Stability of intermediate. Okay, ada dalam soalan assignment. Okay, next. Kita nak tengok type of electrophile, nucleophile dan type of reaction. Okay. Types of reactants. Type of reactant ada 2. Satu electrophile, satu lagi nucleophile. Electrophile ni datang daripada perkataan electron filling. Electron filling. Ataupun electron loving. Suka kat elektron tu, macam tu. Dia suka kepada elektron. So bila dia suka kepada elektron, kenapa dia suka kat elektron? Sebab dia tak ada elektron. Bukan dia tak ada, dia kekurangan elektron. So electrophile adalah spesies yang kurang elektron. Sebab tu dia kata electron deficient species. Ataupun electron pairs acceptor. Kumpulan yang boleh terima elektron. Okey, ni golongan-golongan asnaf elektron lah. Golongan-golongan yang boleh terima elektron. Sebab apa? Dia miskin dengan elektron. Gitu. Jadi, electrophile ni dia akan attack. Dia akan menyerang site of high electron density. Dia akan serang kalau ada kawasan yang mempunyai ketumpatan elektron yang tinggi. Okey. Apa contoh site yang elektron density tinggi? Okey, contoh carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. Depa ni adalah kawasan yang kaya dengan elektron yang dikenali sebagai nucleophilic site. Carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. Jadi
Elektrofil ni dia aim dah. Kalau ada carbon-carbon double bond atau carbon-carbon triple bond, dia akan pergi attack. Dia akan pergi serang. Sebab kaya dengan elektron. Jadi disebabkan dia kan kekurangan elektron, it can be neutral, dia boleh bersifat neutral ataupun dia adalah ion-ion yang bercas positif yang kurang elektron. Jadi contohnya cation lah yang kurang elektron. Yang tu kita dah tahu dah. Carbocation, cas positif. Okey. Lewis acid. Apa dia Lewis acid? Dulu masa SEM 1 saya dah pernah explain pasal Lewis acid. Lewis acid adalah species that accept a pair of electron to form a dative covalent bond. Ataupun dipanggil electron pair acceptor. Contohnya dia terdiri daripada incomplete octet compound. Okay, kalau kita lukis Lewis structure, strukturnya yang incomplete octet. Macam yang ni, AlCl3. AlCl3, dia incomplete octet. BF3, incomplete octet. Depa ni adalah elektrofil, dia tak cukup elektron. Okey, oxidizing agent seperti Br2 ataupun Cl2. Dia ni pun juga adalah dia adalah elektrofil. Dan site of low electron density. Site of low electron density, carbon double bond dengan oksigen. Bukan yang tadi yang kaya carbon double bond kan. Yang miskin adalah carbon kalau dia bond dengan oksigen. Carbon kalau dia bond dengan oksigen, oksigen ni dia akan tarik elektron sebab dia elektronegativity tinggi. Carbon bila dia bond dengan oksigen, oksigen tarik elektron. Kenapa oksigen tarik elektron? Sebab dia high electronegativity. Okay, high electronegativity. Jadi menyebabkan bila oksigen tarik elektron, karbon kat sini akan jadi kurang elektron. Jadi yang kita kata miskin tadi tu sebenarnya dia fokus kepada karbon ni. Di karbon ni kita panggil electrophilic site. Tapak yang kurang elektron. Okay. Karbon bond dengan halogen. X ni halogen X adalah halogen. Fluorine, bromin. Karbon kalau dia bond dengan halogen, karbon tu akan jadi electrophilic site. Karbon kalau dia bond dengan hydroxide ion, dia pun akan jadi electrophilic site. Tapak yang miskin dengan elektron. Lawan kepada elektrofil adalah nucleophile. Nucleophile come from the word nucleon filling. Okay, nucleon filling ataupun nucleon loving. Suka kat nucleon sebab apa? Sebab apa? Dia dah kaya dah. Dia ni kaya elektron. Okay, electron rich species ataupun dipanggil electron pair donor. Dia ni geng-geng yang akan menderma elektron. Maka dia akan attack, it will attack a site with low electron density. Terbaliknya lah sebab dia kaya, dia ni akan pergi cari geng-geng yang kawasan yang kurang elektron lah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi misi bantuan. Dia ni kaya dan baik hati lah. Lepas dia dah kaya, dia akan pergi serang. Serang tu maknanya apa? Serang nak bagi elektron. Okay, attack a site with a low electron density. Salah, nak kena charge nak habis bateri dah ni. Okey, sekejap nak habis dah. Sikit lagi, sabar. Okey. Okay, apa contoh? Contoh yang kaya, for sure lah yang semua yang bercas negatif. Yang cas negatif ni adalah nucleophile. Yang kedua adalah Lewis base. Lewis base nucleophile, Lewis acid electrophile. Species that can donate a pair of electron to form a dative bond. Okay. Lewis base ni contohnya macam ammonia. Ammonia pada struktur dia, kalau kamu lukis Lewis structure, ammonia ni dia ada lone pair. Yang lone pair ni yang kita kata boleh donate a pair of electron. Water pun sama.
Water kalau kita lukis structure dia, water dia ada 2 lone pair. Jadi sebab dia ada 2 lone pair ni, dia boleh donate a pair of electron. Okay, yang seterusnya karbon ion, karbon yang bercas negatif dan site of high electron density ataupun kita kata nucleophilic site tadi yang saya mak tadi lah. Karbon-karbon double bond, karbon-karbon triple bond dan juga benzene ring. Benzene ring yang mana satu ni? Ni bentuk hexagon tu. Yang ada macam ni. Kata mak dia kita lukis macam tu ataupun kita boleh lukis benzene yang ada bulat kat tengah tu. Benda yang samalah. Okey. Okay, next saya nak teruskan kepada type of reaction. Okay, type of reaction, okay last part Type of reaction ada 4 iaitu addition, substitution, addition penambahan, tindak balas penambahan, tindak balas penukar gantian, elimination, tindak balas penyingkiran dan rearrangement, tindak balas penyusunan semula. Okey, dalam addition dia pecah lagi kepada 2 jenis iaitu electrophilic addition dan juga nucleophilic addition. Okay. Substitution pecah 3. Kita ada free radical substitution. Okay. Free radical substitution, penukar gantian free radical. Kita ada electrophilic aromatic substitution. Dan kita ada nucleophilic substitution. Okay, dia ada 3 jenis substitution ada 3 jenis. Okay, elimination dia saja satu-satunya. And then rearrangement, tindak balas penyusunan semula. Okay, so straight to the point. Okay, kita nak lihat macam mana yang kita kata electrophilic addition or nucleophilic addition, free radical substitution. Okay, saya nak terus kepada soalan. Okay, sebab yang ni apa boleh baca je. So, I go straight to the question. Okay, saya tunjuk yang kita tak belajar lagi, yang tak ada jawapan ni. Okay, macam mana kita nak mengenal pasti jenis-jenis tindak balas? Okay. Cara kita nak kenal pasti jenis-jenis tindak balas. Okay. Yang pertama sekali kita tengok sebelum dan selepas. Okay. Tengok sebelum. Kita tengok pada organic compound iaitu yang banyak karbon-karbon tu organic compound. Kita tengok selepas. Okay. Kalau kita rasa dia bagi kita condensed structure. Kalau kamu rasa kamu suka nak tentukan, kita boleh kembangkan sikit. So kalau kita kembangkan, dia akan jadi C double bond dengan O. Dan saya ada CH3. Saya ada lagi satu CH3. Okay, yang ni sebelum kita tambah dengan HCN, dia jadi C. Dia ada CH3, ada 2 kali, saya kembangkan. Kita ada OH and then kita ada CN. Okay, sekarang ni kamu perhatikan spesies sebelum, spesies selepas. Okay. Okay, kamu kena pandai main perbezaan antara 2 gambar tau. Okay. Kita tengok sebelum sikit, selepas banyak. Kan sebelum kita ada karbon ada 3, lepas tu kita ada oksigen ada 1. Tapi selepas kita nampak karbon ada sampai 4. Lepas tu dia ada OH lagi. So kita nampak bilangan atom dia bertambah. Jadi bila kita nampak macam banyak je selepas, maka tindak balasnya adalah tindak balas addition. Okay, tindak balas penambahan.
Okay, sekarang kita nak identify sama ada dia electrophilic addition ataupun nucleophilic addition. Okay, untuk kita nak kena pasti dia nucleophile or electrophilic addition, kita lihat kat mana tempat yang dia tambah. Okay, dia tambah kat kawasan ni. Okay, sebab CH3 dengan CH3 dia sama je, tak berubah. Yang berubah adalah kawasan C double bond O. Kita pun tengok tadi nota kita. C double bond O, C double bond dengan O, O tarik elektron, karbon jadi partially positif. Okay, ini kalau C double bond O dia adalah electrophilic site. Tapak yang miskin dengan elektron. Jadi bila tapak yang miskin dengan elektron, so sekarang ini yang ditambah masuk adalah Cn dan OH. Cn dan H. Kalau HCN sebenarnya HCN ni kan satu H plus, satu lagi Cn minus. Okey. H plus adalah electrophile. Cn minus adalah nucleophile. Okey, kedua-duanya akan ditambah masuk pada C double bond O. Sekarang ni untuk kita nak tentukan type of reaction, siapa yang ditambah dulu? Okay, siapa yang ditambah dulu? Jadi kita tengok site dia. Site dia adalah electrophilic site. Okay, cuba kita tengok nota tadi. Kalau dia electrophilic site, dia menjadi tapak serangan siapa? Tapak serangan nucleophile ke tapak serangan electrophile? Cuba kita cek tengok. Yang statement kita, yang nota kita yang atas tadi. Kalau dia electrophilic site, dia electrophilic site. Okay, dia electrophilic site. Dia menjadi tapak serangan siapa? Kita tengok It attacks a site with low electron density. Nucleophile akan attack, okay nampak kalau dia electrophile akan attack high electron density. Maknanya dia akan serang karbon-karbon double bond dengan karbon-karbon triple bond. Tapi sekarang tadi karbon double bond dengan oksigen kan? Okay, karbon double bond dengan oksigen, dia pun ni adalah electrophilic site. Yang kata electrophilic site ni, yang ni karbon double bond dengan oksigen, yang ni electrophilic site. Jadi nucleophile attack a site with a low density site. It attack a site with a low electron density. Maknanya sekarang ni dalam kes kita tadi yang akan menyerang tapak yang kita kata electrophilic site tadi adalah nucleophile yang kaya sebab tapak tu miskin. Mana masih punya nota ni hilang tak tahu. Okay. Disebabkan dia electrophilic site, dia electrophilic site, maka dia nak suruh berhenti kelas ni. Sabar sikit lagi. Nak habis dah. Okay. Bateri dia nak habis, dia buat bingung sekejap Sekejap sikit je lagi nak habis dah. Sabar. Apa tadi? Panas ni. Yang poleno sunyi je. Okay, C double bond O tadi adalah electrophilic site. Maka electrophilic site akan menjadi tapak serangan nucleophile. Jadi maknanya nucleophile akan ditambah dulu.
Ni elektrofil, maknanya nukleofil CN ni yang akan attack dekat karbon ni. Okay, jadi jenis penambahan yang di sini adalah nucleophilic addition. So jawapan untuk soalan 1 ni adalah nucleophilic addition. Okay, nucleophilic addition. Bagi tindak balas addition, yang ditambah tu mesti yang berlawanan. Kalau tapak elektrofil, yang ditambah masuk nukleofil dulu. Lepas nukleofil masuk, baru elektrofil masuk kemudian. Jadi namanya nucleophilic addition. Okay, next. Contoh yang kedua. Kita lihat sebelum, selepas. Sebelum ada CH3, CH2, CH2, Br. Selepas Br tu hilang, tak ada. Sebelum, selepas, sebelum banyak, selepas sikit. Kalau sebelum banyak, selepas sikit, ni tindak balas apa? Betul? Adakah dia addition? Ataupun dia substitution? Ataupun dia elimination, penyingkiran? Ataupun dia rearrangement? Siapa boleh teka? Nombor 2 ni. Apakah jenis tindak balas dia? Sebelum banyak, selepas sikit. Who want to try? Siapa nak cuba? Tindak balas apa? Hello? Weh hampa apa Lena tu? Apa jenis tindak balas dia? Addition ke, substitution ke, elimination ke, ataupun rearrangement? Sebelum dia ada banyak atom, selepas tindak balas tu bilangan atom dia berkurang. Adakah kita panggil dia addition? Adakah kita panggil dia substitute, tukar ganti? Adakah kita panggil dia elimination, penyingkiran? Ataupun kita panggil dia rearrangement, susunan semula? You want to try? Hello kelas. Dah lena ke semua? Tak ada siapa respon apa pun? Elimination. Elimination. Ya, betul Jasmah. Ini adalah elimination. Yang pun respon lah. Bila kita nak habis kelas ni, apa tak mau respon? Okay, elimination. Elimination reaction. Kalau sebelum banyak, selepas sikit, eliminate. Elimination. Buang. Okay, next kita tengok yang kita tengok yang keempat dulu lah, yang keempat. Yang nombor 4. Okay, sebelum dia ada 3 karbon, ada Br. Selepas dia ada 3 karbon, tapi sekarang dia ada CN. Sebelum, yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama. Sama. Yang berbeza ternampak yang ni dengan yang ni. Adakah dia bertambah? Kalau bertambah, kita kata dia addition. Adakah dia tukar ganti? Adakah dia eliminate ataupun dia susun semula? Ini apa? Siva, boleh try Siva? Siva kami. Siva, Lena adakah Siva? Siapa nak try yang keempat? Apakah jenis tindak balas dia? Adakah dia tambah, penambahan, addition? Adakah dia tukar ganti, substitution? Adakah dia elimination, penyingkiran? Adakah dia rearrangement, penyusunan semula?
Putri? Nak try ke Putri? Putri Nordamia. Apa leno ni? Sunyi je, sepi, sunyi sepi. Cepat lah, nak habis kan? Nak habis kelas dah ni. Pelambat. Madam, saya rasa substitution. Oh betul, okay, tepat sekali. Substitution. Yes, betul. Substitute dia tukar ganti. Okay, ni adalah substitution. Okay, sekarang kita nak identify apa benda yang dia tukar ganti. Tukar ganti ada 3 jenis. Okay, Substitution, madam. Substitution. Betul, substitution. Alright. Okay, benda apa yang kita substitute? Yang disubstitute, bromine substitute dengan CN. Okay, bromine tukar ganti dengan CN. Okay, bromine dekat sini, bromine minus. CN dekat sini, CN minus. Dia bercas negatif. So yang bercas negatif ini adalah nucleophile. Jadi tukar ganti spesies dia sama. Jadi ini adalah nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Untuk substitution yang tukar ganti dia mesti same species. Ingat 3S. Substitution mesti same species. Maknanya kalau dia nucleophile, hak tukar ganti dengan dia pun nucleophile. Kalau dia electrophile, yang tukar ganti dengan dia pun electrophile. Macam tu. Addition lain. Addition kalau tapak electrophile, yang ditambah nucleophile dulu. Dia berlawanan. Kalau tapak tu miskin, yang masuk kaya. Kalau tapak tu kaya, yang masuknya miskin dulu. Macam tu. Okay. Next, kita tengok yang contoh 6. Okay, contoh 6 ni kena hati-hati sikit. Contoh 6 ni adalah benzin. Benzin dia lukis dalam bentuk skeletal. Skeletal ingat. Skeletal bahaya dia ada karbon dengan hidrogen yang tak nampak. Jadi kita kena bagi dia nampak. Kalau tidak nanti kamu tertipu. Okay. Kita boleh lukis macam ni benzin kita boleh lukis dalam bentuk macam ni. Okay. So sekarang kita bagi dia nampak dia punya hidrogen. Kat sini ada satu hidrogen, kat sini ada satu hidrogen, ada satu hidrogen, kat sini ada satu hidrogen, kat sini ada satu hidrogen. Okey, sekarang apa yang dia jadi? Dia jadi sebelah sini. Okey, dia jadi yang sebelah sini. Tiba-tiba kecil pula. Punya selalu. Okey, dia jadi sebelah sini. Okey. Kat sini hidrogen dia, kat sini hidrogen dia, kat sini hidrogen dia, kat sini hidrogen dia. Okey, kita tengok Sama. Okey, tapi dekat sini ada hidrogen. Now hidrogen dia telah diganti oleh Cl. Hidrogen telah diganti oleh Cl. So saya sebut ganti kan? So saya ganti adalah substitution. Bukan ganti. Tapi sekarang hidrogen ni, dia ni spesies apa? Dia adalah electrophile. Hidrogen dia electrophile. Hidrogen dia electrophile. Okey. Klorin kat sini dia datang daripada Cl2. Cl2 dia bersifat electrophile juga. Cl2. Okey, jadi electrophile. Yang tukar ganti adalah electrophile. Macam saya kata tadi, substitution mesti spesies yang sama. Disebabkan oleh electrophile ini, dia bonded pada benzene ring. Benzene ring ni kita panggil sebagai aromatic compound. Jadi maka nama tindak balas ini adalah electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. Penukar gantian electrophilic aromatic substitution. Okay, yang tadi nucleophilic substitution. Electrophilic kenapa dia aromatik? Sebab dia hidrogen ini bonded pada gelang benzin. Gelang benzin namanya aromatic compound. Okey.
So kita dah tengok jenis net balas tu. Okey, kita tengok contoh yang ada jawapan dekat atas. Okey, contoh jawapan kat atas, kita lihat yang ni Yang ni sebelum sikit lagi. Sebelum, selepas, sebelum sikit, selepas banyak kan. Sebelum sikit, selepas banyak, addition. Tak dah label dah yang ni addition. Apa jenis addition? Tengok tapak dia. Tapak dia carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond kaya. Kaya merujuk kepada nucleophilic site. Nucleophilic site, tapak kaya. Jadi bila tapak kaya, yang akan di-add adalah electrophile dulu. So namanya adalah electrophilic addition. Electrophilic addition reaction. Okay. Okay, next saya nak tunjuk yang nombor 4. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 ni sebelum, selepas. Kita nampak macam pelik je kan sebelum dan selepas dia kan. Macam pelik lah. Tak apa, kita bilang. Kita bilang karbon ada 1, 2, 3, 4 karbon. Belah kanan 1, 2, 3, 4 karbon. Kita bilang karbon sama. Hidrogen 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 hidrogen. Belah kanan kita ada 3, 2, 5, 8 hidrogen. Oksigen ada 1, oksigen ada 1. Jadi bilangan atom sebelum dengan selepas sama. Atom sebelum dan selepas sama. Tak ada yang berbeza langsung. So yang ni yang dipanggil sebagai rearrangement reaction. Penyusunan semula. Rearrangement reaction sebelum selepas bilangan atom dia sama, tak ada ubah apa pun. Yang ubah hanyalah kedudukan struktur dia. Okey. Dan last kali saya nak tunjuk yang free radical substitution. Okay, free radical substitution dia berlaku jika ada UV. Dia tindak balas penukar gantian. Tapi hampa tengok, kalau dia ada UV ataupun dia tulis sunlight, UV ataupun dia tulis sunlight, cahaya matahari, ataupun dia tulis HV, yang ni adalah free radical substitution. Okay, free radical substitution, penukar gantian free radical. Okay, so rasanya saya dah terangkan semua sekali, alhamdulillah. So I think that's all for tonight. So hampir 2 jam. Dan maaf lah, apa dah nak balik kan. So esok apa boleh balik awal lah. Kelas kita 24 telah terganti malam ni. Okay. So buat balik assignment. Okay, buat balik assignment masing-masing. Cubalah jawab soalan assignment anda. Okay, cuba jawab soalan assignment. So saya rasa malam ni dah boleh siap lah. Cumanya hampa mula dengan nombor 5 dulu. Sebab assignment soalan 1 tu dia agak kompleks sikit. Saya kena terang sedikit detail dengan kamu. Kamu mula dengan soalan 5, 4, 3, 2 dan 1. Okay. So cuti ni buat soalan assignment sekurang-kurangnya melebihi daripada separuh. Jadi lepas cuti kamu boleh datang untuk konsultasi, okay, bincang-bincang dengan kawan lah. Okay, so that's all for tonight. So kita dismiss dulu kelas kita malam ni. So hati-hati balik kampung. Okay, jaga keselamatan diri. Okay. Okay, itu je. Sekian, terima kasih. Thank you, madam. Alright. So seronok lah kan? Esok balik awal. Bagi nak buka.